Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada bahagian ketiga bagi video ini. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kali ini kita akan belajar subtopik 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi terdapat lagi satu lagi standard pembelajaran yang kamu perlu fahami, iaitu 6.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kalau kamu lihat kepada contoh yang diberi agak panjang ya ayat-ayatnya, dan kamu perlu baca dan keluarkan info yang diperlukan. Terutamanya apakah ketaksamaan linearnya. Jadi sebuah kedai menjual dua jenis produk A dan B. Pada satu hari tertentu kedai itu menjual X unit A dan Y unit B. Keuntungan daripada penjualan seunit produk A ialah RM10 dan seunit produk B ialah RM20. Penjualan produk-produk itu dalam sehari adalah berdasarkan syarat-syarat yang berikut. Jumlah produk yang dijual adalah sekurang-kurangnya 8 unit. Jadi dia melibatkan jualan produk. Jadi yang pertama kita ada X tambah dengan Y. Paling kurang pun 80. Kurang daripada 80 tidak boleh. Sekurang-kurangnya 80 dan ke atas bermakna lebih besar atau sama dengan 80. Ini yang pertama. Bilangan produk A yang dijual, produk A adalah X, tidak melebihi 2 kali ganda produk B. Tidak boleh lebih daripada 2Y. 2Y boleh tak terima? Boleh. Lebih daripada 2Y tidak boleh terima. Jadi tidak melebihi, kurang atau sama dengan di sini. Jadi dalam kes ni, apa yang berlaku? 2Y berada di sebelah kanan. Kita perlu jadikan 2Y di sebelah kiri kerana kita hendakkan Y sebagai perkara rumus di situ. Jadi kita ada di sini 2Y besar atau sama dengan X. Jadi kita nak Y saja, Y besar atau sama dengan X bahagi dengan 2 di sini. Yang ketiga, kita ada jumlah keuntungan maksimum bagi kedua-dua produk ialah RM1,800. Jumlah keuntungan maksimum. Jadi keuntungan bagi produk A adalah 10X. Keuntungan bagi produk B adalah 20Y. RM20. Jumlahnya kita tambah maksimum 1,800. Paling maksimum. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi tandanya kurang atau sama dengan 1,800. Jadi ketaksamaan ini boleh diringkaskan. Kita boleh ringkaskan, maka kita akan dapat X tambah 2Y kurang atau sama dengan 180. Okey, baik. Tulis 3 ketaksamaan linear selain daripada X besar sama dengan kosong dan Y besar sama dengan kosong yang mewakili syarat-syarat penjualan produk. Okey, di sini tadi saya telah tuliskan, jadi saya terus tuliskan jawapannya saja. Jadi pada 1 X tambah Y besar sama dengan 80. Yang kedua, kamu ada X kurang atau sama dengan 2Y. Yang ni kita dah cantikkan tadi. Kita dapat X besar atau sama dengan X per 2. Okey, yang ketiga kita dah buat tadi. Kita dapat X tambah 2Y kurang atau sama dengan 180. Yang telah diselesaikan. Lorek dan lukis dan lorek lantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Okey, jadi yang pertama kita ada ketaksamaan, kita jadikan dia persamaan untuk kita tentukan apakah titik-titiknya. Jadi kita ambil pintasan bila X kosong, Y adalah 80. Bila Y kosong adalah 80, tak ada masalah. Okey, yang kedua kita ada Y sama dengan X per 2. Jadi kedua-dua ini jika saya masukkan pintasannya, saya akan dapat kosong. Tapi ini tidak membantu sangat, maka saya tambahkan lagi koordinat X. Bila X itu 20, jadi 20 bahagi 2 kamu dapat 10. Bagi X itu 80, 80 bahagi 2 kamu dapat 40. Okey, bagi persamaan yang ketiga, kita masukkan X sama dengan kosong, maka kita akan dapat Y 90. Kerana 2Y sama dengan 180, jadi Y adalah 90. Jadi di sini bila masukkan Y kosong, S sama dengan 180. Tapi bila saya lihat nombor-nombor ini 180 terlalu besar dengan nombor-nombor yang lain, maka saya cari lagi nombor yang lebih kecil daripada itu.
Bila saya masukkan X saya 60, maka saya ada 60 tambah 2Y sama dengan 180. Jadi 2Y 180 tolak 60, saya dapat 120. Maka Y saya sama dengan 60. Okey, dan juga titik 90. Bila X saya 90, saya tulis di atas. Tambah 2Y sama dengan 180. Okey, maka 2Y saya 180 tolak 90, saya dapat 90. Maka Y saya sama dengan 45. Selepas mendapat titik-titik ini, kita akan lukis graf dengan cara memplotkan dan tentukan skala yang sesuai pada graf tersebut, ya. Jadi untuk yang pertama, kita plotkan titik yang pertama dan kita lukis garisan yang pertama. Maka kita nak ketaksamaannya X tambah Y lebih besar atau sama dengan 80. Jadi kita mencari rantau di atas garisan tersebut. Yang kedua, titikkan yang kedua. Maka kita letakkan garisannya dan kita mencari ketaksamaan Y besar atau sama dengan 1/2X. Garisannya berada di atas, rantau berada di atas garisan. Yang ketiga, kita titikkan plot itu, maka kita lukis satu garisan dan kita mencari ketaksamaan X tambah 2Y kurang atau sama dengan 180. Jadi rantaunya berada di bawah garisan. Jadi di manakah rantau berlorek yang memuaskan sistem ketaksamaan linear? Okey, di sini jawapannya. Baik, jadi C. Sebuah kedai menjual 40 unit A dan 35 unit B. Jadi unit A ini adalah 40 bermakna 40X. Unit B adalah Y, maknanya 35 Y lah dia punya unit, kan. Sekarang ni koordinatnya, bila X kita cari 40, bila Y kita cari 35 di sini. Jadi titiknya berada di situ. Di sini. Jadi adakah dia memuaskan sistem ketaksamaan? Jadi jawapannya tidak, kerana titik tersebut berada di luar rantau berlorek. Baik. Kita lihat kepada contoh yang kedua, lebih panjang. Sebuah kek kedai menghasilkan X kek jenis P dan Y kek jenis Q sehari. Penghasilan kek ini melibatkan dua proses membakar dan menghias. Jadual 1 menunjukkan masa yang diperlukan untuk membuat dua jenis kek ini. Penghasilan dua jenis kek berdasarkan kepada syarat-syarat berikut. Jadi yang pertama, jumlah masa membakar untuk kedua-dua jenis kek tidak lebih daripada 360 minit. Kita lihat kepada segmen membakar, kita ada 30. P kita jadikan X seperti dalam soalan, Q kita jadikan Y. Jadi yang pertama, kita ada membakar, jadi kita ada 30X tambah 30Y. Tidak lebih daripada 360. Apa yang kamu faham mengenai pernyataan ini? Apa maksud tidak lebih daripada 360? Kalau 361 minit boleh terima tak? Tak lebih daripada. Tak boleh, kan? Jadi masa sebelum tu dan 360 kamu boleh terima. Jadi dia punya ketaksamaan kita akan dapat kurang ataupun sama dengan 360. Jadi ketaksamaan ini boleh ringkaskan, maka kamu akan dapat X tambah Y kurang atau sama dengan 12. Yang kedua, jumlah masa menghias untuk kedua-dua jenis kek. Menghias. Jadi kita ada 20X tambah 30Y. Sekurang-kurangnya 240 minit sehari. Paling kurang pun 200 minit. Kurang daripada tu boleh tak? Tak boleh, kan? Jadi kalau 240, ini adalah 240 dan ke atas. Jadi simbol dia lebih besar atau sama dengan 240. Bolehkah kita kecilkan atau ringkaskan ketaksamaan ini? Boleh. Kita akan dapat 2X tambah 3Y besar atau sama dengan 24. Minta maaf, ya. Okey. Dan yang ketiga, kita ada nisbah bilangan kek jenis P kepada kek jenis Q. Jadi kita boleh buat nisbah dia ataupun bahagi. Dihasilkan sehari tidak kurang daripada. Apa maksud tidak kurang? Dia adalah lebih atau sama dengan, ya. Tidak kurang daripada adalah lebih atau sama dengan 2 nisbah 1.
Apa maksud tidak kurang daripada? Kalau tidak kurang daripada 2, kita boleh terima 2 tak? Boleh. Kurang daripada 2 tak boleh. Jadi sebab tu kita ada tanda sama dengan di sini. Jadi P kita tukar kepada X per Y besar daripada 2 per 1. Jadi kita buat darab silang. Maka kita akan dapat di sini X besar daripada atau sama dengan 2Y. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Maka kita akan dapati 2Y kurang daripada atau sama dengan X, simbol bertukar, dan Y kurang daripada X per 2. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama, tulis 3 ketaksamaan linear selain daripada X besar atau sama dengan 0 dan Y besar atau sama dengan 0 yang mewakili syarat-syarat penghasilan kek tersebut. Okey, jadi yang pertama kita tuliskan saja jawapan seperti kita dah bincangkan sebelum ini. Kita dapati X tambah Y kurang atau sama dengan 12. Yang kedua kita dapati 2X tambah 3Y besar atau sama dengan 24. Yang ketiga kita dapati Y kurang atau sama dengan X per 2. Baik, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Jadi kita dah dapati ada 3 persamaan. Okey, yang ini kita boleh buat yang pertama, jika X kosong Y 12, cari pintasannya. Jika Y kosong, X semestinya 12. Di sini tak ada masalah. Yang kedua, kita masukkan bila X kosong 3Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 8. Jika Y kosong 2X sama dengan 24, maka X sama dengan 12. Okey. Yang ketiga kita ada 1 per 2X. Saya padam Okey, masukkan. Of course lah, tentulah sini dua-dua kita dapat 0. Jadi ni tak membantu. Jadi saya tambah lagi 2 titik X. Bila X 8, 8 bahagi 2, Y dapat 4. X 16, 16 bagi 2, Y dapat 8. Jadi kamu ada titik 0, 12, 8, 4, 6. Jadi fikirkan skala yang sesuai. Okey, untuk melukis. Kenapa kita ambil kawasan positif saja? Sebab soalan dia dah kata kawasan yang dia nak X besar 0 atau sama dengan 0 dan Y besar atau sama dengan 0. Jadi kawasan ni kawasan positif sahaja ya. Jadi ini adalah skala yang sesuai. Titikkan yang pertama. Maka ini titiknya dan juga garisan padu. Ini adalah ketaksamaan yang kita mencari rantau kurang atau sama dengan garisannya di bawah. Buat garisan di bawah. Yang kedua, titikkan. Kemudian masukkan garisan. Ketaksamaannya adalah 2X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 24. Besar bermakna garisannya berada di atas. Rantaunya berada di atas garisan. Yang ketiga, kita ada satu garisan yang melalui titik asalan dan buat lukisan. Dan kita nak ketaksamaannya lebih kecil atau sama dengan. So ini adalah anak panah yang menunjukkan rantau di mana ianya patut berada lah, di bawah garisan. Kemudian kamu cari lorek rantau yang bersesuaian, yang ada titik persilangan, iaitu di kawasan kuning ini. Baik. Jadi C, menggunakan graf yang dibina di B, cari bilangan maksimum jenis kek P. Kek P ni adalah X ataupun Y adalah X. Jika 10 kek jenis Q, jika Y nya sama dengan 10, tu maksud dia. Maksudnya jika Y sama dengan 10, apakah nilai X? Jadi kita lihat daripada sini, di mana Y sama dengan 10? Seperti dalam bulatan, kita buat satu unjuran, buat satu garisan dan dia ke bawah untuk mencari nilai X. Jadi X di situ adalah 2. Jadi 2 itu adalah nilai untuk kek jenis P yang dihasilkan dalam sehari. 2 kek jenis P dihasilkan dalam sehari. Okey, soalan yang terakhir. Jumlah keuntungan minimum sehari jika keuntungan satu biji kek P ialah RM6 dan keuntungan kek jenis Q adalah RM10. Jadi P tadi adalah X. Kita ada RM6, jadi 6X. Ya. So di sini kita ada 6X dan juga tambah dengan 10Y sebab RM10 satu kek Y. Okey.
Jadi kita uji titik-titik yang berada di hujung ini, di bucu-bucunya ada 3. Okey, cuba kita uji dan masukkan. Pada titik 12 sifar, masukkan X sama dengan 12, Y sama dengan sifar, kamu dapat 72. Pada titik 84, kamu masukkan nilai, kamu akan dapat 88. Pada titik 7, 3.5, masukkan X sama dengan 7, Y sama dengan 3.5, kamu dapat RM 77. Soalan dia nak keuntungan minimum. Jadi minimum antara 72, 77 dan 77, mana yang minimum? RM72 pada titik 12 kosong sifar. Jadi jawapannya keuntungan minimum sehari ialah RM72. Okey, baik, terima kasih kerana menonton.